saya tak ada. Lip. Tak, ini internet saya yang lemah. Okey saya. Sekejap. Bateri lemah. Tak, internet. Oh, internet. Slow sikit. Dia tak keluar. So, buat sini kena tak masuk lagi. Tak langsung di wifi dia ada. Oh, Kalau tak boleh bagi handphone saya. Kalau tak ada pun okey je. Tak ada pun okey. Allah. Mula dulu. Baru dapat internet. Direct ni boleh tak? Saya hantar dekat ni lah. Dekat WhatsApp. Ada link dia. Tak apa, boleh. Saya pakai dia. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikuti pengajian kita sama ada secara live ataupun secara rakaman. Mudah-mudahan semua di antara kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak yang masih berada di negara kita ini. Mudah-mudahan negara kita ini disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak ini supaya kita dapat kembali menjalankan kerja-kerja kebaikan yang kita buat selama ini, dapat kembali datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kembali menghadiri majlis-majlis ilmu dan juga dapat memudahkan orang-orang yang mencari rezeki, ya, yang mana mungkin terjejas disebabkan PKPB yang diadakan di kawasan tengah ini, iaitu di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Selangor. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dikenakan PKPB seperti kami ini, jadi mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan semuanya teruskan penjagaan SOP dan juga banyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala, banyakkan sedekah, banyakkan ibadah. Mudah-mudahan dengan asbab perkara-perkara tersebut, maka nikmat yang Allah berikan pada tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari itu berterusan insya-Allah. Dan begitu jugalah dengan rakan-rakan kita yang berada di sini, di Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Teruskan mengikuti SOP yang telah ditetapkan, jaga diri, jaga keluarga dan banyakkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya penyakit datang daripada Dia dan Dia juga yang menyembuhkan segala penyakit. Baik, insya-Allah pada pagi Jumaat yang mulia ini, pagi yang barakah, pagi yang penuh dengan keberkatan, Sayyidul Ayyam, marilah sama-sama kita meneruskan pengajian kita tafsir surah Al-Fatihah. Dan seperti mana kita telah sebutkan sebelum ini, kuliah kita atau kelas kita ini tidaklah membincangkan semua sudut tafsir. Apa yang kita bincangkan di sini ialah apa yang bersesuaian dengan audien kita, iaitu para pelajar kita dan juga para hadirin yang hadir. Tapi hari ini tak adalah, kerana hari ini kita hanya buat pengajian secara online sahaja. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari boleh meletakkan komen, menulis komen di bahagian di ruangan komen. Kalau sekiranya ada soalan, komentar, perkongsian idea, dianualukan insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai pada surah, masih lagi dalam surah Al-Fatihah,
dalam kita berhenti pada kuliah yang lepas pada ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Baik. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya, hanya kepada Allah kita meminta, kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi ayat ini ayat yang sangat agung, ayat yang sangat hebat, ya, dibincangkan oleh para ulama, dan daripadanya terdapat kita boleh keluarkan fawaid yang banyak. Di antaranya ialah kita lihat dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimah iyyaka, didahulukan kalimah iyyaka sebelum na'budu. Kalau dalam ayat biasa, ya, biasanya maf'ulun bih biasanya akan diletakkan di belakang. Atau dengan kata lain, biasanya kalau ayat yang standard yang biasa, kita akan kata na'buduka. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, didahulukan maf'ulun bih. Kaf itu didahulukan, kaf khitab, dikedepankan. Apabila dikedepankan, maka kaf ni dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Maka kerana itu disekalikan dengan kalimah iyyaka, dengan kalimah iya, maka jadilah iyyaka. Na'budu ka, asalnya dikedepankan ka tadi itu, ya, kamu itu dikedepankan, lalu jadilah kaf itu disertakan dengan iya, jadilah iyyaka na'budu. Maka dalam susunan Qurani, tertib ini, dalam susunan yang ada dalam Quran ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terdapat rahsia yang sangat agung, iaitu kata kata Syekh Tantawi rahimahullah taala dalam tafsir Al-Wasit, dan juga dalam tafsir-tafsir yang lain oleh ulama tafsir yang lain, didahulukan iyyaka itu, didahulukan maf'ulun bih itu kerana nak menunjukkan qasr. Maksudnya ialah keterbatasan ibadah itu hanya terbatas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasr maksudnya ialah terbatas. Jadi bila disebutkan iyyaka na'budu, maknanya hanya semata-mata hanya kepadamu lah wahai Allah kami menyembah. Hanya semata-mata kerana-Mu lah kami menyembah. Kalau disebutkan na'budu iyyaka ataupun na'buduka, maka itu masih lagi tidak menafikan ada sembahan-sembahan lain, wal'iyadzabillah. Tetapi di sini disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, yufidul qasr. Ini memberi faedah qasr, keterbatasan. Keterbatasan apa dia? Keterbatasan ibadah. Maksudnya ialah kita hanya beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Begitu juga dengan potongan seterusnya, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan kalimah nasta'in, ya, berasal daripada ista'ana yasta'inu. Dan ista'ana itu terdapat tambahan alif, sin dan juga ta. Alif, sin dengan ta ini membawa maksud meminta. Contohnya kalimah ghafara, mengampunkan. Tapi kalau kita meminta keampunan, maka ditambah alif, sin, ta, maka jadilah istaghfara. Ya, istaghfartu rabbi. Aku telah meminta keampunan daripada Tuhanku, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi alif, sin, ta. Jadi nasta'in asalnya ialah al-ma'unah, pertolongan Allah taala. Maka ditambah alif, sin, ta, maka jadilah ia nasta'in, ista'ana. Dan kalau ditambahkan dengan nun di depannya untuk menunjukkan kami, nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta. Sama juga, dikedepankan kaf pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan bahawa hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta. Maka di sini
Apa yang boleh kita mengambil, apa yang boleh kita ambil pengajaran ialah apabila kita nak meminta maka kita mestilah minta hanya kepada Allah Taala. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu beliau masih lagi kecil. Nabi SAW pesan perkara ini kepada seorang budak seawal usianya ketika dia masih bergelar gulam. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai budak, jagalah Allah, iaitu jagalah perintah Allah, jagalah hukuk Allah, hak-hak Allah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Maksudnya Allah akan sentiasa berada bersama dengan kamu sebagai pembantu, penolong kamu, pembela kamu. Kemudian kata Nabi SAW lagi kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak meminta, maka hendaklah kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta. Ini yang sama ni, ista'anta. Sama dengan nasta'in. Ya. Apabila kamu hendak memohon pertolongan, fasta'in billah. Maka hendaklah kamu memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, apabila kita ada masalah, perkara pertama sekali yang kita kena ingat ialah tidak ada sesuatu yang lain yang boleh menyelesaikan masalah kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta shis'a na'lihi hatta al-milha. Hendaklah salah seorang di antara kalian, hendaklah setiap orang di kalangan kalian meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala hatta walaupun sekadar milh, garam. Maksudnya kita ni bila kita masak dan sebagainya, kita perlukan garam. Tengok-tengok garam dah habis. Perkara pertama yang kita kena fikirkan, bukannya kita terbayang kedai Pak Mat, kedai Pak Abu ni contoh saja. Bukannya kedai fulan, tapi yang perkara pertama sekali yang kita kena ingat ialah kita mesti minta kepada Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada aku, rezekikanlah kepada aku garam. Begitu. Nabi SAW suruh, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta al-milh. Hendaklah setiap orang di antara kalian, kata Nabi SAW, meminta hajatnya kepada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, hatta walaupun sekadar meminta garam. Kemudian disambung lagi, liyas'alhu hajatahu hatta shis'a na'lihi. Hendaklah dia meminta hajatnya kepada Tuhannya walaupun hanya sekadar shis'a na'lihi, walaupun hanya sekadar tali capal, idzan qata', apabila terputus. Kita jalan-jalan putus slipper kita, tali slipper kita putus kan? Maka ketika itu hati kita terus bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hubungkan hati kita kepada Allah Taala. Ya Allah, Engkaulah yang boleh selesaikan masalahku. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penolong, Maha Pembantu. Nah, kalau dalam perkara yang kecil ini pun Nabi SAW menyuruh supaya kita isti'anah, kita meminta pertolongan daripada Allah, maka apatah lagilah dalam perkara yang besar. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita pada hari ini diuji dengan wabak, lagilah sepatutnya kita memperbanyakkan isti'anah, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malangnya pada hari ini umat Islam hanya melihat ubat, vaksin, suntikan itu, suntikan ini, hanya melihat itu sahaja. Kita tak nafikan, saya sendiri pun anak saya semua diberikan vaksin. Kita pun makan ubat, tak ada masalah. Tetapi nak ceritanya di sini ialah ketika itu di mana Allah di dalam hati kita. Ketika mana kita ditimpa musibah, ketika mana kita ditimpa dengan sakit dan sebagainya, di manakah Allah di dalam hati kita? Maksudnya lah, di manakah tawakal kita pada Allah? Di manakah kebergantungan kita pada Allah? Adakah ketika itu kita terus ingat pada Allah ataupun tidak? Jadi oleh kerana itu, kita kena biasakan, latihkan diri. Setiap kali ada musibah, setiap kali ada masalah yang kecil maupun yang besar, hati kita terus mengatakan, Ya Allah, Ya Rabb. Supaya apa? Supaya tauhid kita sentiasa lurus,
iman kita sentiasa dapat diperbaharui dan kita sentiasa dapat mengekalkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cuba tengok komen. Ni dah terputus sedikit. Baik. Soalan daripada Puan Rozida Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ayat ini iyyaka na'budu sehingga akhir, boleh tak kita berdoa dalam hati? Boleh. Berdoa dalam hati boleh. Bahkan itu menunjukkan kebergantungan hati kita kepada Allah. Ya, tetapi untuk kita mendapatkan pahala doa dan dalam masa yang sama pahala zikir, maka kita kena sebutlah dengan lidah untuk dapat pahala menyebut. Ya, pahala menyebut. Pahala zikir ni diperolehi apabila kita menyebutkan dengan lidah kita. Baru dapat. Tapi kalau kita meminta dengan hati itu tak ada masalah, boleh. Masih lagi dinamakan kita meminta, tapi meminta dalam hatilah namanya. Kebergantungan kita pada Allah Ta'ala dalam hati kita. Baik. Kemudian ada satu kisah yang bagus untuk kita jadikan iktibar, iaitu kisah 4 orang muhaddis, 4 orang ulama hadis yang namanya Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, iaitu pengarang tafsir At-Tabari. Yang kedua ialah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, pengarang Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian Muhammad bin Harun Ar-Ruyani. Kemudian Muhammad Al-Marwazi. 4 orang ulama ini kesemuanya ulama hadis. Dan mereka semua namanya Muhammad. Ini yang menarik ni. Jadi beliau ni bersahabat. Beliau datang ke bumi Mesir pada zaman dahulu, ni kisah pada zaman Salafus Saleh. Datang ke bumi Mesir untuk menuntut ilmu. Jadi hal keadaan menuntut ilmu pada zaman dahulu tak macam sekarang. Sekarang ni kalau orang pergi Mesir, kan, dia ada beasiswa, ada zakat, ada derma siswa. Kadang-kadang mak ayah pun masya-Allah, ya, bulan-bulan hantar duit. Tapi saya dulu, masa zaman saya dulu tak adalah. Zaman saya dulu memang saya hanya berpada dengan beasiswa saja. Saya tak minta mak ayah, melainkan terdesak sangat. Memang kita cukup-cukup makan je. Alhamdulillah lah. Merasalah juga hidup berdikit-dikit. Kan, setengah orang tu dah ada beasiswa masih lagi minta orang lain dan semua. Tak, kita jangan biasakan begitu. Kita cukup dengan apa yang ada. Bila tak cukup, barulah kita ikhtiar. Jadi keempat Muhammad ini, zaman dulu tak ada beasiswa, tak ada apa. Mereka datang ke bumi Mesir, ya, untuk menuntut ilmu. Maka ketika itu mereka duduk dalam satu rumah yang sama. Dan kesemua mereka dalam keadaan lapar. Berapa hari tak makan, wallahualam, mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin dah lama tak makan. Ya, inilah keadaan ulama dahulu, mereka belajar dalam keadaan susah. Maka mereka pun bermesyuarat, bincang, ni macam mana kita nak buat ni? Kita dah lama tak makan ni. Maka akhirnya hasil daripada perbincangan, mereka memutuskan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, iaitu Imam Ibnu Khuzaimah, untuk cubalah berikhtiar mencari makanan, cari sikit rezeki. Maka Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah ataupun Imam Ibnu Khuzaimah kata, tunggu sekejap, biarkan aku menunaikan solat dan berdoa kepada Allah. Maka dia pun pergi solat dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rezeki pada mereka dan melepaskan mereka daripada kesempitan yang ada. Ketika mana beliau menunaikan solat, tiba-tiba kedengaran bunyi ketukan pintu. Ada orang mengetuk pintu, maka dibuka. Bila dibuka, orang yang di luar pintu itu mengatakan, di manakah Muhammad bin Jarir? Maka Imam Tabari pun mengangkat tangan, saya. Kemudian ditanya lagi, orang yang di luar tadi ditanya siapakah Muhammad bin Jarir? Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengangkat tangan. Lalu orang tadi memberikan dia 50 dirham atau dinar, begitulah. Memberikan uncang duit. Berikan 50 dirham atau dinar. Kemudian ditanya lagi, siapakah di antara kalian Muhammad bin Harun Ar-Ruyani? Maka beliau pun mengangkat tangan, diberikan 50 dirham atau dirham. Siapakah di antara kalian Muhammad Al-Marwazi? Dia kata saya, maka diberikan. Kemudian ditanya lagi, siapakah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah?
Kata mereka, beliau sedang menunaikan solat. Maka kata orang di luar tadi, dia kata nanti kalau dia telah selesai menunaikan solat, kamu berikan wang ini kepada dia. Uncang yang berisi wang 50 dirham atau dinar tadi, kamu berikan kepada dia. Maka orang yang memberikan duit tadi, memberikan wang tadi, ditanya, bagaimana kamu boleh tahu keadaan kami di sini? Maka kata beliau, saya ni adalah utusan daripada Amir Mesir. Saya ni adalah utusan daripada pemerintah Mesir. Kata beliau, Amir Mesir telah tidur Qailulah. Qailulah ni maknanya tidur siang, tidur rehat sebelum zuhur. Dia telah tidur Qailulah dan dalam mimpinya dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan pada dia, sesungguhnya Muhammad bin Fulan, empat orang Muhammad ini dalam keadaan menggulung rusuknya kerana kelaparan. Menggulung rusuknya, bayangkan, nak kata betapa lapar sungguh lah. Kita kalau lapar pun tak adalah sampai dinamakan menggulung rusuk. Memang dah lapar sangat dah ni. Maka bila Amir Mesir tadi terjaga, itulah disuruh supaya pembantunya tadi menyampaikan duit kepada orang-orang yang dimaksudkan tadi. Nak ceritanya di sini bahawa Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala diputuskan untuk keluar mencari rezeki, keluar mencari makanan. Tapi perkara yang mula-mula sekali dia buat ialah dia mengambil wuduk, dia solat 2 rakaat dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka oleh kerana itu, apa jua masalah, kita cuba sedaya upaya untuk selesaikan masalah kita dengan 2 rakaat solat. Sebelum kita berikhtiar dengan ikhtiar yang lain. Sebelum kita pergi ke klinik, sebelum kita pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan, kita cuba sedaya upaya untuk sembahyang dulu. Allahu Akbar. Hubungkan kita kepada Rabbul Alamin, kerana dia yang beri manfaat, dia yang beri mudarat, dia yang memberikan sihat, dia yang memberikan penyelesaian masalah, segala-galanya, semuanya atas perintah dia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maknanya semua dah tahu dah. Makna ayat ni semua dah tahu dah, sebab biasa dah kita baca Yasin. Cumanya kita nak amal. Kita nak amal. Bagaimana kita boleh menghubungkan hati kita di saat kita dalam keadaan terkena musibah. Ingat pada ayat ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bukanlah maknanya kalau orang tu terus berikhtiar, kan? Tak ada duit, dia terus keluar kerja. Dia sakit, dia terus pergi keluar cari klinik ataupun farmasi. Bukanlah maknanya dia tu syirik, tidak. Kita nak cerita ni dari segi keutamaan, dari segi ta'alluq hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tahu didahulukan iyyaka tadi tu, didahulukan sebelum nasta'in, itu menunjukkan bahawa hanya kepada Allah lah tempat kita meminta. Maka sewajarnya apabila ditimpa musibah, seseorang itu mula-mula sekali dia mestilah hubungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui solat, melalui doa dan sebagainya. Baik, muslimin muslimat, saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan nunul jamaah, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak disebutkan begini, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tak ada. Yang disebut ialah yang ada dalam Quran ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun itu menunjukkan, kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, nunul jamaah, menunjukkan ramai. Dan kalau kita terjemah, kita kata kami. Hanya kepada Allah kami menyembah. Maka apa rahsia? Apa rahsia di sebalik penggunaan nun tu? Kami tu. Bukan saya tapi kami. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, rahsianya ialah supaya nak memberikan isyarat kepada kita bahawasanya ibadah itu adalah lebih baik apabila dilakukan secara berjemaah, secara beramai-ramai. Kerana itulah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta. Menunjukkan, nak memberi isyarat kepada kita bahawasanya kita ni kalau boleh jangan ibadah sorang-sorang. Ibadah beramai-ramai, kan? Kita pergi haji pun ramai-ramai. Kita buat umrah pun beramai-ramai. Solat pun kita buat secara beramai-ramai. Amalan kebajikan banyak yang kita buat secara beramai-ramai. Tapi amalan-amalan yang memang dinaskan, dijelaskan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan diistinbat, dikeluarkan hukumnya oleh para ulama bahawasanya ia lebih afdal dibuat secara bersendirian, itu bersendirianlah. Tetapi contoh perkara-perkara yang memang jelas daripada syarak, ia dilakukan secara beramai, contohnya solat berjemaah dan sebagainya, maka ingat Allah Ta'ala menggunakan iyyaka na'budu, nun, kami, menunjukkan bahawa sembahyang berjemaah tu lagi afdalnya beramai-ramai. Dan begitulah ibadah-ibadah lain yang disyariatkan supaya kita buat beramai-ramai. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala. Sebab apa? Sebab suatu ibadah itu bila dilakukan beramai-ramai sebenarnya lagi mudah. Dan kadang-kala mewujudkan suasana. Contoh kita sembahyang berjemaah, ada suasana. Kita datang, kan, dalam keadaan kita lihat sebelum azan atau iqamah tu semua orang sibuk dengan amalan, dengan solat sunat, baca Quran, zikir. Kemudian di situ tidak ada TV, tidak ada perkara-perkara yang menghalang kita daripada tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dilakukan secara beramai-ramai, itu lebih menimbulkan, menyebabkan ibadah kita itu berkualiti. Khusyuknya, khuduknya, tiada gangguan, tiada perkara yang mengalihkan pandangan kita ataupun perhatian kita kepada selain daripada ibadah yang kita lakukan dan sebagainya, itu lagi baik. Kerana itulah Nabi SAW menyebutkan al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Orang mukmin itu bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bunyan, iaitu seperti bangunan. Sebahagiannya mengukuhkan ataupun membantu mengukuhkan yang lain. Itu kelebihan bila kita buat secara berjemaah. Kemudian dalam ayat ini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu didahulukan berbanding nasta'in. Kita baca na'budu dulu barulah nasta'in. Apa rahsia di sebalik susunan ini? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, didahulukan ibadah ke atas meminta pertolongan kerana ibadah itu ialah wasilah untuk kita mendapatkan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Ini rahsia dia. Ini adalah rahsianya. Ibadah itu ialah wasilah untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang orang tak faham. Dia kata kita minta kepada Allah, kenapa kita tak minta kepada Allah terus? Kenapa nak ada wasilah? Wasilah memang disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah. Maknanya carilah sesuatu yang boleh mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ialah ibadah. Maka inilah yang biasa diamalkan oleh para ulama apabila mereka nak meminta pertolongan daripada Allah, maka mereka mendahulukan amal ibadah. Lalu mereka bertawassul, menjadikan ibadah mereka sebagai wasilah untuk mereka mencapai maksud, mencapai matlamat yang mereka mahukan. Kita pun sedia maklum hadis 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua. Biasa kita dengar berkenaan dengan tawassul. Kesemua di antara 3 orang itu hadisnya hadis yang sahih. Bertawassul pada Allah Ta'ala dengan amalan yang sukar, yang jarang dapat dilakukan oleh orang lain. Seorang telah berkhidmat kepada ibunya, ibu bapanya, menjadi kebiasaannya bila nak bagi minum pada ibu ayahnya, dia sebelum tidur dia akan berikan susu, dia akan pegangkan mangkuk susu dan tunggu mak dia minum, barulah dia pergi masuk tidur. Pada satu malam ibu dan ayahnya tidur tanpa sempat meminum susu, maka dia pegangnya mangkuk susu tadi, sehinggalah bangun ibu dan ayahnya untuk minum susu. Begitu juga maka dia telah bertawassul pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kalaulah apa yang saya buat ini benar-benar ikhlas,
kepadamu wahai Allah, maka engkau lepaskanlah kami daripada musibah ini. Maka batu yang jatuh yang menutup pintu gua itu bergerak. Begitulah dengan dua orang lelaki yang lain, mereka telah bertawassul dengan amalan mereka masing-masing. Akhirnya batu tadi bergerak. Kali ketiga batu itu bergerak, maka akhirnya ketiga-tiga orang tadi dapat keluar daripada gua tadi, yang mana sebelumnya batu tadi telah jatuh dan menutup pintu gua. Inilah dinamakan wasilah. Makanya kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, Allah Taala mendahulukan na'budu berbanding nasta'in untuk mengajarkan kepada kita, memberikan isyarat kepada kita bahawasanya untuk kita mendapatkan ma'unah, pertolongan daripada Allah, maka kita kena dahulukan na'budu. Kita kena ibadah. Kita kena mempersembahkan kepada Allah suatu ibadah, yang mana mudah-mudahan dengan asbabnya Allah Ta'ala menunaikan hajat kita. Itu yang biasa orang Melayu buat kan. Kalau sekiranya dia nak supaya dia nak doa pada Allah, mudah-mudahan arwah ibunya, arwah ayahnya dapat mendapat rahmat dalam kubur, maka apa dia buat? Maka dia pun sedekah, bagi makan pada orang lain. Kalau itu tujuan maksudnya, maka itu adalah benda yang bagus, benda yang memang selari dengan syarak, iaitu dia bersedekah. Dengan sedekah itu dia berdoa pada Allah. Dalam tahlil itu kan didoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan ibu ayahnya, memberikan rahmat pada ibu ayahnya. Itu salah satu bentuk wasilah sebenarnya. Sama ada duit tu digunakan, diambil daripada anak yatim ke apa, itu cerita lain. Kita cerita masalah sekarang ni ialah boleh atau tidak kita menjadikan itu sebagai wasilah, sebagai wasilah. Mudah-mudahan dengan wasilah tersebut Allah Ta'ala mengampunkan, menunaikan hajat kita. Boleh jawapan dia kan. Begitu juga dengan contohnya orang nak periksa kan, maka dia buatlah sedikit doa selamat, dipanggil orang ramai datang makan. Memberi makan pada orang yang datang itu, tetamu itu, ialah satu amal kebaikan. Dengan amalan tersebut mudah-mudahan doanya dimakbulkan. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah anak saya ni lulus periksa, cemerlang dalam ujiannya, begitu. Jadi perkara-perkara ni perlu kita faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat iltifat. Ini pun sehari dua ni pun ramai juga yang cerita tentang iltifat, kan, berkenaan dengan qul huwallahu ahad. Tak apalah, kita tak nak sentuh yang itulah. Kita sentuh tentang ini, ayat ini. Dalam surah Al-Fatihah ini terdapat iltifat, iaitu bertukarnya, berpalingnya dhamir, kata ganti nama daripada ghaib kepada mukhatab, kepada orang yang dibicarakan kepadanya. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Semuanya itu ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahawa kata ganti nama yang digunakan ialah pihak ketiga. Kita sedang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mengatakan kamu pada Allah. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi kata ganti nama yang ketiga. Maksudnya ialah kita sedang berbicara tentang orang ketiga, astagfirullahalazim, bukan orang, pihak ketiga, yang tidak ada dalam percakapan kita itu. Ini bagi orang yang belajar bahasa Arab mungkin fahamlah. Saya cubalah nak bagi ayat yang mudah. Kalau dapat faham, alhamdulillah lah. Kalau tak dapat, tak apa. Kita dengar dulu, insya-Allah nanti lain kali kalau ada ustaz-ustaz bicara lagi benda yang sama, mungkin dapat faham kali kedua, kali ketiga. Ya. Jadi daripada ghaib ataupun ghaib, Quran tukar, ayat Quran berpaling dan menyebutkan iyyaka na'budu, menjadi mukhatab. Kita kata kepadamu lah kami menyembah. Sebelum-sebelum itu kita tak kata kamu, kita kata dia. Maliki yaumiddin, dialah yang menguasai hari akhirat. Ar-Rahmanir Rahim, dia iaitu Allah, dia iaitu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, dia iaitu Allah memiliki atau menguasai hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan. Daripada dia menjadi kamu.
Itu yang dikatakan iltifat. Bertukarnya kata ganti nama. Dalam bahasa Melayu pun ada kata ganti nama kan. Saya, kalau dalam bahasa Arab dipanggil dhamir mutakallim. Saya, kamu, dia. Jadi bertukar daripada dia kepada kamu, ini dipanggil iltifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Persoalannya ialah, apa faedah iltifat? Apa rahsia di sebalik berlakunya iltifat? Ya, dalam surah Al-Fatihah ini, iaitu berlaku ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini dibincangkan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, tafsir Al-Kasyaf. Ya. Sebenarnya kalau kita nak tafsir dari segi bahasa Arab ni, dari segi balaghah terutamanya, keindahan gaya bahasa Arab, yang terbaik ialah itulah tafsir Al-Kasyaf. Cumanya Imam Az-Zamakhsyari ni banyak beliau ni oleh kerana berfahaman Mu'tazilah sebagaimana yang disebutkan oleh para pengkaji, ya. Jadi beliau ketika membahaskan tentang isu-isu akidah dalam tafsirnya, pastinya beliau selari dengan fahaman Mu'tazilah. Cuma kita boleh ambil lah dari sudut bahasa Arab tu, kita boleh ambil. Maka Imam Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala membincangkan kenapa. Dia kata, kalau sekiranya kamu wahai pembaca mengatakan kenapa ditukar lafzul ghaibah ataupun ghaibah, lafaz yang ghaib dia, ila lafzil khitab, iaitu kamu, kenapa ditukar? Maka kata beliau, qultu hadza yusamma al-iltifatu fi ilmil bayan. Maka kata Imam Zamakhsyari, inilah yang dinamakan sebagai iltifat, iaitu bertukarnya dhamir, kata ganti nama, dalam ilmu bayan. Ilmu bayan ni ialah salah satu daripada cabang ilmu balaghah. Kemudian beliau terangkanlah kenapa digunakan. Maka antara sebabnya ialah kerana adat orang Arab, apabila bercakap, mereka akan iftinan. Iftinan ni maknanya mempelbagaikan seni, mempelbagaikan uslub, gaya bahasa dalam percakapan mereka, ya. Dan tujuannya ialah apa dia? Tujuannya ialah kana dzalika ahsana tatriyatin linasyatis sami'. Bahasa mudahnya ialah bertukarnya dhamir itu sebenarnya itu adalah sebaik-baik perkara yang boleh memperbaharui ataupun menimbulkan nasyat, iaitu boleh mengaktifkan pendengar. Atau bahasa mudahnya ialah dengan bertukarnya dhamir daripada ghaib kepada mukhatab, daripada dia kepada kamu, itu sebenarnya ialah untuk mengambil perhatian orang yang mendengar. Mengambil perhatian orang yang mendengar. Ya, bila bertukar kita, tadi kata begini, sekarang kata begini. Jadi pendengar akan memberikan perhatian apabila berlakunya iltifat. Wa iqadzan lil isra'i ilaihi, min ijra'ihi ala uslubin wahid. Dan juga tujuan yang lain ialah supaya mengejutkan, menyedarkan orang yang mendengar, supaya dia menumpukan isra', menumpukan pendengarannya kepada perbicaraan, kepada ayat yang nak dibaca ini. Itu lagi baik berbanding ijra'ihi ala uslubin wahid. Itu lagi baik daripada dijalankan ayat tadi dengan satu uslub, dengan satu gaya bahasa sahaja. Masya Allah, kalau kita belajar tafsir ni dengan bahasa Arab semua, Masya Allah, kita akan rasa betapa agungnya Al-Quranul Karim ini. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini, ya, para ulama salafus salih, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, mengambil perhatian terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu sebahagian ulama salafus salih mengatakan, fal awwalu tabarru'un minasyirki wathani tabarru'un minal hauli wal quwwati wat tafwidhu ila Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata sebahagian ulama salafus salih, yang awal itu ialah berlepas diri daripada syirik. Iyyaka na'budu, kita berlepas diri daripada syirik. Kami tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kami tidak menduakan Allah, kami hanya menyembah Allah. Manakala bahagian yang kedua, iyyaka nasta'in, tabarru'un minal hauli wal quwwah, berlepas diri daripada daya dan kekuatan kita.
Ini adalah tauhid yang sebenar-benar. Tauhid yang sebenar-benar. Kita merasakan bahawa diri kita ni tidak ada apa-apa. Kita tidak memiliki, kita tidak ada kuasa, tidak boleh menyelesaikan masalah, tidak boleh menyelamatkan, tidak boleh, tidak. Sebab apa? Sebab yang buat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh memberi bekas, ialah memberi kesan, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan dan kehendak, iradat yang berjalan di atas muka bumi, di atas segala kaunnya, penciptaannya ialah iradatullah, kehendak Allah Ta'ala. Maka kerana itu, bila kita sebutkan wa iyyaka nasta'in, itu adalah sebenar-benar bukti bahawa kita berlepas diri daripada haul, daripada daya dan juga kuwah, daripada kekuatan kita. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita ni memanglah tak menyembah berhala, kita tak menyembah tokong, tak menyembah patung. Tapi kadang-kadang kita tak sedar yang kita ni, kita rasa kita ni kuat, kita rasa kita ni boleh buat, kita rasa kita ni boleh memberikan kesan. Kalau dia merasakan kita ni sebagai asbab, tak apalah, kan? Kita kata saya ni adalah asbab untuk berlakunya sesuatu, tak apa. Tapi pada yang sama, kita kena sentiasa ingatkan diri kita, sentiasa memperbaharui iman kita, kena ingatkan bahawa kita ni tidak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita ni tidak ada daya dan upaya. Yang ada daya upaya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang difahami oleh salafus salih atau sebahagian salafus salih, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum masuk lagi ihdinas siratal mustaqim. Tapi tak apalah. Boleh juga kita nak masuk sedikit tentang ihdinas siratal mustaqim, insya-Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami atau hidayahkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalimah hidayah ini dalam ayat ini membawa maksud petunjuk, al-irsyad wal dilalah. Itu namanya petunjuk. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Dan berkenaan dengan hidayah ni, kalimah hidayah ini, sebenarnya dalam Quran perkataan hidayah membawa maksud pelbagai, datang dengan pelbagai maksud. Ini disebutkan oleh Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit. Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit menyebutkan bahawa selain daripada hidayah itu membawa maksud petunjuk, ada kalanya perkataan hidayah membawa maksud yang lain. Contohnya, hidayah membawa maksud tabyin. Membawa maksud tabyin, iaitu menerangkan. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa amma thamudu fahadainahum, dan adapun Thamud, maka kami telah hidayahkan kepada mereka. Maksudnya ialah, kata Imam Abu Hayyan, maksudnya ialah bayanna lahum tariqal khair. Kami menjelaskan kepada mereka jalan kebenaran, jalan kebaikan. Ada kalanya juga hidayah membawa maksud ilham. Bukan hidayah apa ni yang kita faham, tapi ilham. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, qala faman rabbukuma ya Musa. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang dialog antara Nabi Musa dengan kaumnya atau dengan Fir'aun. Dia bertanya, maka siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Siapakah Tuhan kamu wahai Musa? Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Maka Nabi Musa menjawab, Tuhan kami ialah yang telah memberikan setiap sesuatu akan kejadiannya. Maksudnya Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan
kepada setiap sesuatu makhluk akan sifat tabi'inya. Thumma hada. Lalu dia iaitu Tuhan kami itu memberikan hidayah. Hidayah di sini maksudnya apa? Kata mufassirun, kata ulama tafsir, maksudnya ialah ilham. Allah menciptakan haiwan dan Allah mengilhamkan kepada haiwan tadi segala sesuatu yang menjadi manfaat kepadanya. Allah ilhamkan kepada lembu, lembu makan ya, rumput ni sesuai dengan kamu, memberi manfaat kepada kamu. Allah ilhamkan kepada burung, burung, wahai burung, kamu pergi ambil cacing dalam tanah tu. Allah ilhamkan. Ilham itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, thumma hada. Jadi hada itu membawa maksud alhama, iaitu memberikan ilham. Kemudian kata Imam Abu Hayyan juga, hidayah juga kadang-kala membawa maksud menyeru, ad-du'a ataupun dakwah, seruan. Contohnya Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, walikulli qaumin had, dan bagi setiap kaum itu ada orang yang menyeru, ada orang yang mendakwahkannya kepada Allah Ta'ala. Had maksudnya ialah da'in. Itulah makna-makna hidayah yang ada dalam Quran. Tapi maksud hidayah dalam ayat ini ialah memberikan petunjuk, menunjukkan kepada sesuatu. Apa dia sesuatu itu? Iaitu as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Kemudian kalimah hada ada kalanya bertaaddi ataupun kalimah hada ni memerlukan huruf. Ada kalanya hada ataupun hidayah digandingkan dengan ila, dan ada kalanya digandingkan dengan li, dan ada kalanya tidak digandingkan. Contoh kalau sekiranya digandingkan dengan li, contohnya Allah Ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Li, ada li, yahdi lillati. Ataupun dalam ayat yang dalam ayat yang lain Allah menunjukkan kepada kita bahawa kalimah hidayah itu digandingkan dengan ila. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, kamu pasti menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ada kepada ila. Tapi dalam ayat ini dia direct. Direct terus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita nak minta sungguh-sungguh kepada Allah supaya kita diberikan jalan yang lurus. Baik, saya kira cukup setakat ini pada hari ini, ya. Nanti insya-Allah pada kuliah yang akan datang, sekiranya dipanjangkan umur, dimudahkan urusan, tidak ada aral melintang, insya-Allah kita akan bicarakan tentang tafsir as-siratal mustaqim. Apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus? Jalan kereta api ke? Jalan raya ke? Ataupun bagaimana? Adakah maknanya umum? Seluruh perkara yang ada dalam Islam itu adalah siratal mustaqim? Ataukah as-siratal mustaqim itu merujuk kepada suatu perkara dalam Islam? Ya, nanti kita akan bincangkan insya-Allah, dan kita akan memberitahu pendapat yang tepat, yang rajih, yang mudah untuk kita pegang berkenaan dengan tafsiran as-siratal mustaqim. Jadi sekadar ini untuk hari ini insya-Allah, sebelum kita sudahi kuliah kita ni, kalau ada soalan insya-Allah saya boleh memberikan respon berdasarkan apa yang ada dalam komen-komen ini. Komen daripada Puan Norizitah. Latihkan diri untuk sentiasa mengekalkan kebergantungan kita kepada Allah walaupun dalam keadaan apa sekalipun, susah atau senang. Ya. Bukan sahaja pada waktu susah, bahkan pada waktu senang, kita kena hubungkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu disebutkan dalam hadis, ta'arraf ila Allahi fir raqa ya'rifka fis syiddah. Kenallah Allah Taala ketika kamu senang, maka nescaya dia akan mengenal kamu ketika susah. Maksudnya ketika kita susah, Allah Ta'ala akan mengkabulkan doa kita, permohonan kita, kerana kita memang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Belum. Yang awal. Ibadah didahulukan. Betul. Ibadah didahulukan sebagai wasilah untuk kita memohon kepada Allah. Ya, betul. Ya. Sebelum kita nak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ni dah. Iya ke? Sebelum kita nak memohon kepada Allah, maka eloklah kita mendahulukan apa-apa amal ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah tersebut menarik rahmat Allah. Dengan rahmat itulah kita dapat doa kita dimakbulkan oleh Allah. Ada orang kata kenapa tak minta pada Allah terus je? Yalah, betul lah. Kita minta pada Allah. Kita tak minta pada makhluk. Kita tidak minta kepada diri kita sendiri, amalan kita. Bukan, kita tak minta kepada makhluk. Kita minta kepada Allah. Tetapi Allah Ta'ala yang suruh kita mendahulukan apa-apa amal ibadat. Dengan amalan ibadat tersebut, kita mendapat rahmat. Makanya mudahlah untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah kita disuruh untuk berdoa sebaik di hujung solat? Maknanya apa tu? Maknanya, wahai Allah, setelah saya solat, saya mempersembahkan kepadamu, wahai Allah, solat, suatu ibadah yang kau suka, ya Allah. Maka di akhir solat ni, aku minta kepadamu, wahai Allah, supaya kau kabulkan doa aku. Itulah maksudnya. Dan di akhir puasa kita, sebelum kita berbuka, bukankah kita disuruh untuk berdoa? Dan ketika itu doa kita dimakbulkan. Kenapa? Kerana puasa yang kita buat tu sepanjang hari itu adalah wasilah. Itu adalah wasilah, iaitu jalan ataupun dengan asbab puasa itu Allah Taala sayang pada kita, berkenan untuk memakbulkan doa kita setelah kita berlapar, setelah kita menundukkan pandangan dan sebagainya. Perkara itu menarik rahmat Allah Taala pada kita. Dengan rahmat itu Allah Taala mengkabulkan doa kita. Begitulah juga dengan amalan lain. Ya. Maka apabila kita berhadapan dengan satu musibah, masalah, kita memang benar-benar mengharapkan agar Allah Ta'ala mengkabulkan doa kita. Bolehlah kita melakukan satu amalan yang dengannya diharapkan doa kita dimakbulkan oleh Allah. Contohnya kita bersedekah. Kemudian kita doa, wahai Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini kau kabulkanlah doa aku. Wahai Allah, dengan kecintaanku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ibadah, satu perintah Allah, satu amalan. Dengan cinta aku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kau kabulkanlah hajatku. Bukan kita minta pada Nabi, tapi kita minta pada Allah. Tapi dengan perantaraan cinta yang diperintahkan oleh Allah itu, maka mudah-mudahan Allah Taala kabulkan permintaan kita. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mudah-mudahan dapat memberikan kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan kita dapat beramal mengikut apa yang telah kita bincangkan tadi. Walaupun hanya satu ayat sahaja, tapi peganglah betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semoga ada pertemuan yang akan datang, sekiranya dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, sehingga berjumpa lagi insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah. Sekiranya ada salah silap, saya mohon maaf daripada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayahanda semua yang mendengar, sama ada secara live maupun rakaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.